Maka jika berbukanya itu menyukakan orang yang memanggil itu, maka sunat ia berbuka daripada puasanya. Dan jika puasanya itu sunnah, dan hendaklah ia berniat dalam berbukanya akan menyukakan hati saudaranya yang muslim yang memanggil akan dia itu. Karena menyukakan akan hati saudaranya yang muslim itu terlebih afdal daripada puasanya. Masalahnya pi dulu, makan kedak, yang tu tengok gaya. Kan? Kalau dia pun teringin nak makan, tengok tu cerita lain. Dia puasa sunat lah. Nak bagi tuan rumah pun puas lah, eloklah dia buka. Kalau tuan rumah pun sibuk, dia pun mai, tak tahu dia duduk tak mana pun takut. Macam sudah makan tapi dia tak makan pun. Tapi dah mari dah jumpa tuan rumah, lepas tu dia balik lah. Tuan rumah tak perasan, dia kata dia tak makan lagi, tak apa lah kan. Tu ikut suka tengok gaya lah. Yang penting datang tu menyeronokkan hati tuan rumah. Jadi masalah berbuka puasa ni, kalau puasa sunat tengok gaya dia. Kalau dia berbuka tu lebih afdal kerana menyeronokkan hati tuan rumah, itu pahala lebih banyak pada puasa. Sebaliknya macam tu juga. Maksud sebalik, orang mari ke rumah kita, adik-beradik jauh daripada Johor, mari ke rumah kita di Kedah. Mari hari Senin, mari hari Khamis, kita hari tu puasa. Elok kita, kalau kita tak buka, tak makan nasi dengan mereka, takut mereka berasa kami jauh-jauh mari, tuan rumah macam tak sudi, dia tak makan dengan kita, kan? Kita pun makanlah dengan mereka. Padahal kita puasa tadi ni, puasa sunat lah. Kalau puasa wajib kena beruzur lah. Saya minta maaf, kebetulan hari ni qadha puasa hari tu ni, jadi saya pun minta maaf lah. Itu cerita kita puasa wajib, qadha Ramadan. Kalau kita puasa sunat saja, elok sangat kita berbuka bersama dengan tamu, supaya tamu tu seronok. Tuan rumah macam ambil peduli sangat. Jangan paksa. Kita yang penting di mana pahala lebih, bukan puasa tak puasa. Kita bila buka puasa menyeronokkan hati tamu, pahala lebih pada puasa, ya kan? Yang tu yang kita nak, bukan puasa. Jadi kita puasa bukan karena nafsu kita. Kita puasa itu terafdal. Kita berbuka itu terafdal. Bukan kehendak kita. Kita nak puasa, puasa juga paksa diri. Dah. Mungkin berbuka pada waktu itu lebih afdal, maka berbukalah kita. Tak payah cakap apalah, makan sekali dengan mereka. Buka puasa. Ni dah, dia paksa juga puasa. Lalu tamu tanya, awak tak makan sekali? Saya kebetulan puasa hari ni, hari Senin. Kalau tak tu jawab dia boleh tahan. Kalau jawab kok lain, tamu kata, awak tak makan sekali, sila. Saya ni kalau Senin tahan ni, tu lain lagi maknanya. Tadi dia jawab kebetulan saya puasa hari ni. Kalau dia jawab saya kalau hari Senin macam ni, artinya saya tiap Senin puasa sunat. Lama-lama dia ria sama. Kita tutuplah, cerdik-cerdik lah kan, supaya puasa tu berpahala. Kita buka puasa, pahala puasa kita dapat. Kalau kita cerita lagu tu, hilang habis pahala. Bukan takah hari tu, puasa lama-lama Isnin pun pi habis semua. Buat apa? Jadi kita beramal bukan dengan nafsu. Kita beribadah bukan nafsu. Tak mampu pergi ke Mekah, berhutang di bank riba. Bagi cukup duit juga nak pergi Mekah. Buat apa? Kan? Kalau kita mampu, silalah pergi. Tak mampu, nak paksa diri nak pergi juga, berhutang. Berhutang dengan cara interest. Elok? Tak elok. Yalah, benda tu walaupun beribadah bukan karena kita, lagi kita dapat gelaran haji lah, tidak tak haji kita ni pun. Macam-macam. Jangan beribadah karena nafsu. Beribadah karena kita anggap situ lebih baik, pahala kita lebih banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin pada satu waktu kita puasa dan mungkin kita tak puasa. Di situ letaknya pahala yang lebih besar. Seterusnya, dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, min afdalil hasanat
ikramul julasa bil iftar, fal iftaru ibadatun bihadhi niyah wa husnu khuluqin fasawabuhu fauqa sawabis saumi. Ini cerita orang yang puasa hari Isnin tadi, buka puasa bersama dengan tamu yang mari ke rumah dia, ataupun dia makan kenduri. Setengah daripada yang terlebih afdal kebajikan itu memuliakan akan orang yang duduk sertanya dengan berbuka puasa. Nanti macam menunjuk-nunjuk kata kita ni rajin sangat puasa dah, kan? Maka berbuka puasa itu jadi ibadah dengan niat ini, dan yaitu perangai yang baik, maka pahalanya itu di atas pahala berpuasa. Jadi berbuka tapi pahalanya lebih daripada orang yang berpuasa. Cuma orang buat kenduri ni kena faham. Lepas raya puasa, bagi can lah orang nak puasa 6. Ya kan? Ni dibuat kenduri 4 hari lepas raya puasa. Kesian orang yang nak puasa 6 ni kan? Ya kan? Oh, pasal adik-beradik dah balik dah pada Kuala Lumpur raya. Jadi sekali lah kalau buat lepas raya 6, mereka pun dah balik Kuala Lumpur. Pasal cuma kasihan orang yang puasa. Dan kita pun kalau takdir tak puasa pun janganlah kacau orang duk puasa, ya kan? Bagi selesai dulu orang yang nak puasa 6 ni kan. Lepas tu baru kita nak buat kenduri. Sepatutnya macam tu lah. Ada pertimbangan-pertimbangan. Hari ni dah dibelah aku tu ya. Tak kira lah. Aku nak buat kenduri. Puasa 6 ni pula, kalau mula tak buat, dia Allah, dia sedap makan. Dia mula tak buat, dia pakai dah sampai habis. Kerana itu bagi can lah orang nak puasa 6, ya kan? Jadi jangan kita macam kita nak halang orang pula. Kalau ada kemungkinan kita nak buat kenduri lepas raya 6, lagi cantik, supaya orang pun tak ada masalah, ya kan? Itulah. Baik, dan jika tiada berbuka daripada puasanya itu, maka memadalah jamuannya itu bau-bauan dan bakhur. Bakhur ni gaharu, yakni air mawar dan ucap-ucapan. Demikian disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia adat orang Arab ni, dia ada macam bekas kasap tu kan. Dia paling kurang pun duk ambil yang tu lah. Mana nasi tak makan. Ini kalau tuan rumah tu faham lah. Kalau tuan rumah tu tak faham, mari tak makan, tak halal ke hak kita. Dia main kuno pula, ya kan? Kita pun tibai lah kalau dia tu ya. Makan. Tuan rumah sila faham. Mungkin dari warak, dia kata harta saya ni tak halal, itu yang dia tak makan pula. Dia main kuno pula. Akhirnya kita buka jugalah, ya kan? Cuma itulah tadi, orang yang buat kenduri ini kena baca-baca sama. Macam raya 6 tu, bagi pabih dulu orang puasa 6 hari, baru kita buat kenduri. Mana titik ni tak ada. Tak apalah, sampai situlah dulu. Cukup-cukup masa. Jadi adab yang keempat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. 2 biji tak duduk tekangkang. Makan
makan soleh dua lagi tu tak apalah, tu kata rasa, ya kan? Ambil hati. Orang hidang banyak dengan pulut dengan apa semua, habis licin sapu, balik demam 3 hari, cerita lain. Ambil sikit, ya kan? Buat, orang kata buat obat. Orang tu kata buat obat supaya rezeki jangan ditolak. Ambillah sedikit, ini asas dia. Tu dia kata, dia tolak makanan. Anak jamu kata, saya tak mau lapar ni. Dah jangan. Sehingga Allah seksa dia 14 hari. Tak ada makanan. Adalah bagi memperkenankan panggil itu 5 adab. 5 macam adab dia. Tolong baca yang pertama. Adab yang pertama, bahawa jangan dibezakan dengan memperkenankan itu antara panggilan orang kaya dan orang fakir. Kana sallallahu alaihi wasallam yujibu da'watal abdi wa da'watal miskini. Artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkenankan akan panggilan hamba sahaya dan memperkenankan panggilan orang yang miskin. Artinya tak pilih bulu. Jangan bila si kaya panggil tentu sedap makan rumah dia ni. Si miskin apa bihun sup saja. Kalau yang kaya nasi biryani, masakan ala diraja, wah ni sedap. Jangan pilih macam tu. Si kaya pun kita pi, si miskin pun kita pi. Ya, terus. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripada orang yang mutakabbir itu, iaitu seorang yang memperkenankan panggilan orang kaya dan menolak panggilan orang yang fakir, dan yang demikian itu ditegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mutakabbir tu takabur, sombong lah. Bila orang kaya panggil dia mari, bila si miskin dia tak mari, 1000 alasan lah tak mau pergi. Terus. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, فَإِذَا عَلِمَ الْمَدْعُوُ أَنَّهُ لَا مِنَّةَ عَلَيْهِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَرُدُّ الدَّاعِي. Artinya, maka apabila mengetahui oleh orang yang dipanggil itu bahwasanya tiada bangkitan menyebut jasa atasnya, maka tiada sayugianya bahawa menolak akan orang yang memanggil akan dia itu. Kalau orang memanggil kita, dia takkan sebut jasa dia. Hari itu kan saya pergi ke Nuri itu, kalau disebut lagu tu mana ada udang di balik batu lah, tak payahlah. Dia ada tujuan tertentu. Dia buat perhimpunan hari raya ke, rumah terbuka ke, di sebalik dia tu ada sesuatu yang dia nak, mana yang tu kan tak elok lah kan. Kalau tak ada tujuan lain kecuali nak jamu ikhlas saja, elok kita pergi. Terus. Dan kata Abu Turab An-Nakhshabi, betulkan yang silap, An-Nakhshabi rahimahullahu ta'ala. Dan kata Abu Turab An-Nakhshabi rahimahullahu ta'ala, urida alayya ta'amun famtana'tu minhu fabtulitu bilju'i 14 yawman fa'alimtu annahu uqubatuhu. Artinya, didatangkan atasku akan makanan, maka aku tegahkan diriku daripadanya, maka diberi bala akan daku dengan
You coming with me or not? You want to do what? We're coming over there. Sulu's maneuvering the Enterprise into position as we speak. To this ship? How? There's a cargo door, hangar 7, access port 101A. You need to find the manual override. Chantal? Hello? Vous cherchez quelque chose? Est-ce que mademoiselle... Now I'm sneezing dust bunnies. Is that diabetes? I'm a pharmacist, not a doctor. Is that my brain? Take my temperature. Have you any roofies? I want a lollipop. Do you like karaoke? Do you have MDMA? I'll suck you. What is your projected outside date of completion, motherfucker? Mind give me just a second here? No problem. He's at the boat. What's up? We got problems. Hey, boss. One of our trucks got jacked. Cops? No, not cops. Definitely not cops.